السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه. صلوات الله وسلامه على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Tuan-tuan muslimin muslimat sidang Jumaat dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan ia yang milik Allah. Allah yang menggerakkan kita untuk kita melakukan perkara-perkara yang baik. Allah juga yang mengilhamkan kepada kita untuk kita sering berusaha melakukan sesuatu perkara yang mendatangkan manfaat, bukan sahaja pada diri tetapi juga manfaat itu kembali kepada masyarakat yang berada di sekitar kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada kita, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan tak kala kamu melakukan kebaikan, kata Allah, sekiranya kamu melakukan sesuatu kebaikan itu hakikatnya adalah untuk kamu sendiri. Ahsantum li anfusikum, kita buat baik, hakikatnya kebaikan itu untuk diri kita. Walaupun nampak kita pergi sana, pergi sini, buat itu, buat ini untuk orang, tetapi hakikatnya ia kembali kebaikan itu kepada diri kita. Wa in asatum falaha, kalau kita buat jahat macam itulah juga. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa juga yang menimpa kita hakikatnya ia adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ia beri ruang dan peluang kepada kita untuk kita sama-sama berusaha melakukan sesuatu yang insya-Allah akan ada kebaikannya untuk agama kita, untuk diri kita dan juga untuk kehidupan kita di dunia, dan lebih pentingnya untuk kehidupan kita di hari akhirat kelak insya-Allah. Disebut tadi tentang fenomena bencana alam ini yang sedang melanda beberapa negeri di pantai timur, Kelantan, Sigi, Terengganu, kemudian yang agak teruk di Pahang dan juga di Johor. Dan pada masa yang sama kita melihat angka jangkitan, angka kes-kes baru yang positif berkaitan dengan COVID-19 ini untuk kemarin saja sehingga 3,000, satu angka yang jauh daripada angka yang dulu cukup kita gerun. Naik 100 pun kita dah ketak masa tu, tak berani keluar. Pulau Ketir ni lengang, nak lintas mai dari Sungai Petani tak berani. Pasal apa?
angka 100, seluruh negara 100. Paling tinggi 300 pada ketika itu. Perak ini 10 kali ganda. Dari 300 itu dah jadi 3,000. Johor saja 1,100. Selangor lebih kurang 700. Dan dari angka itu, dari angka 3027 itu, 1444 merupakan warga asing yang boleh jadi mereka adalah pekerja-pekerja di tapak-tapak pembinaan, dan bakinya adalah warga negara tempatan, maksudnya orang Malaysia, warga negara. Wallahu a'lam apa langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak kerajaan untuk memastikan penularan ini dapat dihentikan. Masing-masing orang bercakap isunya berpunca dari Sabah, isunya berpunca daripada tindakan-tindakan politik yang akhirnya rakyat itu yang menanggung hal ini. Wallahu a'lam, itu cakap-cakap yang boleh jadi ianya berasas dan boleh jadi ianya juga hanya sekadar untuk jadikan dia bahan untuk kita bersembah. Ala kulli hal, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, kita masih perlu menjaga diri kita, perlu memastikan kita sentiasa patuh kepada SOP yang telah ditetapkan. Kedudukan kita di masjid ini, tuan-tuan, di daerah Baling ini ada kluster baru, kluster Beringin, kluster baru di daerah ini. Ada pun tempat saya di Sungai Petani. Jadi tuan-tuan akan suruh saya berhenti segera. Saya main dari zon merah, saya datang dari zon merah Sungai Petani. Kemarin kes di Kedah 30. Saya tak pasti angka di Sungai Petani. Rasanya banyak juga di Kuala Muda kemarin, di Teluk Wang, di 7 di Kuala Muda. Dari 51 campur dengan 7 kemarin dah jadi 58 angka. Menjadikan Sungai Petani adalah zon merah. Setakatlah belum ada perbincangan apa-apa yang melibatkan aktiviti di masjid. Harapnya tidaklah memberi kesan kepada aktiviti di masjid sehingga ia perlu ditutup seperti sebelum ini. Itu isu tempatan kita, tuan-tuan. Isu-isu di peringkat antarabangsa juga tidak kurang untuk menarik perhatian kita, untuk kita turut sama memberi ruang untuk kita melihat apa kesan kepada negara kita dengan isu-isu yang berlaku di luar sana, khususnya isu berkaitan dengan Palestin. 2-3 hari ini kalau tuan-tuan ikuti bagaimana parlimen negara haram Israel itu telah berusaha untuk meluluskan suatu undang-undang, tak tahulah dia panggil RUU atau tidak, untuk tidak membenarkan lawangan azan itu dikumandangkan di Baitul Maqdis. Dan apa yang menarik perhatian kita ialah negara-negara yang berjiran itu, negara-negara Arab yang berjiran itu semakin tunduk dan semakin menerima kehadiran negara haram itu. Dalam kalangan itu, di rantau itu, Dubai ataupun Emirat Arab Bersatu UAE telah pun memeterai perjanjian diplomatik, buka kedutaan UAE ada di Tel Aviv, kedutaan Israel ada di Dubai. Demikian juga dengan negara-negara sekutu yang lain. Dan yang lebih mengejutkan kita, walaupun sebenarnya tidak mengejutkan, kerana hal ini telah dinyatakan dengan jelas oleh baginda kita sallallahu alaihi wasallam, di mana Arab Saudi sendiri juga turut terlibat dalam percaturan ini. Dia yang jadi big brother dalam hal ini, membuka ruang udara dia, membuka ruang perniagaan, ruang ekonomi antara negara-negara yang berada di rantau itu.
Isu di Syria, nampak ada satu banner tentang Syria. Rakan-rakan kita hari Ahad atau Isnin ni, kalau dibenarkan oleh Wisma Putra, mereka akan terbang ke Lebanon, ke Beirut untuk menziarahi kem-kem pelarian, kemah-kemah pelarian rakyat Syria yang terpaksa keluar daripada negara mereka, yang sehingga hari ini 2021 ini sudah hampir 10 tahun isu dan konflik yang berlaku di Syria itu tidak pernah menemui noktah dia, tak pernah selesai. Dalam keadaan sekarang tuan-tuan, kita mungkin susah hati kalau rumah kita bocor. Sebab apa? Musim hujan, bocor di atas, basah di bawah. Tetapi di sana, dalam keadaan mereka hanya ditempatkan di dalam kemah-kemah yang dinding-dinding penempatan mereka itu terdiri daripada kanvas-kanvas semata-mata. Mereka sedang berhadapan dengan suasana cuaca yang sangat ekstrim, sejuk dia 10 di bawah paras, negatif 10, negatif 20. Hujan saja salji, tak hujan pun sejuk. Apatah lagi tak kala mereka menerima hujan. Di sepadan dengan Turki demikian juga keadaan dia, kesejukan. Ramai dalam kalangan kanak-kanak di sana yang akhirnya mati, tak mampu bertahan. Minyak diesel yang disebut sebagai mazut untuk digunakan menjadikan dia sebagai alat pemanas dalam rumah tidak cukup. Baju-baju sejuk yang sepatutnya ada tidak lengkap, dan dia seperti tidak diberi perhatian, tidak pernah diusahakan, dilihat ataupun kelihatannya seperti ada usaha, tetapi seperti ia tidak ingin diselesaikan isu-isu yang berkaitan dengan negara Syria ini. Sebuah negara yang dulunya aman, damai, masyarakat dia Masya Allah cukup menyantuni kita sebagai warga asing ini. Ajali, talib ilim, penuntut ilmu yang sampai ke sana diraih. Kehidupan berjiran tidak pernah punya masalah. Kita berkawan dan bersahabat dengan mereka tidak pernah menimbulkan suatu apa isu pun. Kes-kes kecurian, kes-kes nak bergaduh dengan Arab Syria tidak pernah berlaku. Tetapi dalam konflik ini memperlihatkan watak dan wajah sebenar. Habis. Dan sekarang sedang dilakukan penempatan-penempatan baru. Kawasan-kawasan yang telah musnah ditolak, diagih. Dan ia merupakan sebahagian daripada grand design yang akan menyatakan dan merealisasikan apa yang telah disebut kepada kita oleh baginda kita sallallahu alaihi wasallam tentang gelagat-gelagat yang bakal berlaku di akhir zaman ini. Apa yang kita boleh buat? Kita jauh di sini, 10,000 kilometer untuk sampai ke sana. Kita, ya, pasti ada ruang dan cara, insya-Allah. Sebab itu kita sering mengangkat dan melihat ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perbezaan antara ayat-ayat di dalam Al-Quran itu 30 juzuk itu. Ada ayat yang dinamakan sebagai ayat-ayat Makkiyah. Ada sebahagian ayat-ayat lain dinamakan sebagai ayat Madaniyah. Apa yang membezakan kedua-dua ini? Banyak perbezaannya. Ada ciri-ciri dia yang tertentu yang menjadikan ayat ini Makkiyah dan ini ayat yang Madaniyah. Limitasi hijrah itu menjadi suatu pandangan yang muktabar, yang diterima dan diangkat oleh para ulama. Ayat-ayat yang turun tak kira di mana, tetapi ia diturunkan sebelum penghijrahan baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat itu dikategorikan sebagai ayat-ayat Makkiyah. Adapun yang turun setelah hijrah, dimanapun dia, walaupun dia turun di Makkah dalam peristiwa Fathu Makkah, ayat itu
dikategorikan sebagai ayat Madaniyah karena ciri-ciri dia yang berbeza. Ayat-ayat yang bermula dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia, ini ayat Makkiyah. Tidak ada lagi ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Dalam tempoh 13 tahun dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, tidak ada ayat yang diturunkan dengan nama awal dia ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tak ada. Tak ada lagi suruh puasa, tak ada lagi suruh solat, tak ada lagi suruh berjihad, tak ada lagi suruh bayar zakat.